A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi pagi ini. Saya semua dalam keadaan sejahtera. Dan mereka yang telah menghadapi dengan musibah kita, dan bagi mereka yang mendapat berita-berita baik seperti dapat kenaikan pangkat, disahkan jawatan dan menerima cahaya mata, kesemuanya saya ucapkan tahniah, memberkati juga kehidupan kita dan tambahkan kebahagiaan kita. Memang nampak ke yang saya share? Nampak. Dan bagi pensyarah-pensyarah dan kaki tangan yang lain, saya doakan semua dengan kesejahteraan dan terus saya maju supaya kita terus berproduktif lah dan sentiasa mengamalkan kerja yang terbaik dan menyumbangkan yang terbaik apa yang kita mampu demi kebaikan kita, kebaikan institusi dan demi kebaikan bangsa dan negara, insya-Allah. Dan begitu juga demi kebaikan agama dan kehidupan, insya-Allah. Dalam masa terdekat ni kita akan beberapa hari lagi akan menempuh bulan Ramadan. Saya ucapkan Ramadan Karim, dan siapa yang berpuasa Ramadan kerana iman dan ketaatan kepada Allah serta mengharapkan keridaan-Nya akan diampunkan semua dosa yang telah lepas. Maka marilah kita bersedia untuk menghadapi Ramadan dengan persediaan jiwa, kerana Ramadan ni adalah bulan di mana kita masuki secara fizikal, dan yang besar sekali adalah persediaan jiwa, di mana mengubah jiwa kita kepada kebaikan yang lebih baik, dan seterusnya kita meninggalkan segala keburukan dan kita dapat hakikat takwa. Okay. Ada suara yang minta mutekan video. Pada pagi ni atau kali ni saya ingin cerita kisah produktiviti, ataupun saya amanat yang penting kali ni kita sebut sebagai produktiviti, kerana kita tahu bahawa produktiviti ni apalah yang diharapkan daripada hasilan ataupun apa yang kita panggil sebagai output daripada tumbangan masa dan tenaga kita lah. Hari ni saya nak cerita, hari ni kalau kita pergi ke ATM machine, kita pergi ambil kita punya bank card, kita jolok kat mesin tadi, setakat ni duit kita keluar lah ikut tahap gaji kita lah, ataupun ikut mana kita mohon, dan gaji kita tetap ada dalam bank tu tersebut. Dan kalau misalnya kita boleh berkata-kata, atau ATM machine tadi dia akan bagi kita duit sejauh mana kita sumbang. Yelah, dia orang duk main tekan. Mungkin di kalangan kita akan jadi marah lah sebab kita jolok tengok tiba-tiba duit tak ada ataupun duit sikit. Sebab efektif kita adalah sedikit, ataupun kita kerja layak gaji kita hanyalah 20% saja. Bayanglah, ini adalah satu benda mungkin kita akan rasa tak puas hati. Tapi selama ini kita diberi gaji penuh, dan walaupun produktiviti kita tidak sampai pada tahap tersebut. Jadilah seorang yang sentiasa rasa bertanggungjawab dan rasa seolah-olah dia mendapat satu gaji yang mana dibayar mengikut setimpal dengan apa yang telah dikendaki daripada dia. Jadi saya rasa inilah sebab sebagai produktiviti. Bagilah yang lebih, insya-Allah yang tidak merugikan kita, dan jiwa kita akan setenang, dan berkat dipanggil sebagai gaji kita ataupun imbuhan kita dapat adalah satu keberkatan. Jadi ini saya akan bincang sekejap lagi. Saya ingin lihat pada saya ingin bawa pada maklumat pentadbiran, iaitu kadang semasa kampus Gamat dan Pasir Gudang, maklumat semasa kampus Gamat dan Pasir Gudang mulakan dengan kampus Gamat. Sekali saya mengucapkan tahniah kepada Dr. Nazaria Fatimah
yang dilantik sebagai pensyarah di Fakulti Pengurusan dan Perniagaan. Dan betul juga tahniah kepada Dr. Basharuddin yang telah mendapat Dr. Falsafah dan telah menerima stroll dia daripada Universiti Kebangsaan Malaysia dalam bidang Mergers and Acquisition. Begitu tanah pada TS Dr. Nur Huda binti Jaafar mendapat Dr. Falsafah Information and Communication Technologies UTN, Universiti Tenaga Nasional. Dan tahniah pada Muhammad Bukhari bin Hamdan kerana mendapat gelaran TC daripada Lembaga Teknologi Malaysia dalam bidang Information and Communication Technology. Dan begitu juga tahniah ke atas kelahiran cahaya mata bagi Puan Haniza, pensyarah bahasa Inggeris, mendapat anak perempuan. Dan juga Encik Muhammad Haris Ramadan, kita punya PB yang mendapat cahaya mata perempuan anak berdua. Dan juga tahniah bagi Encik Syafiq dan Cik Siti Hajar, Cik Syafiq, dua-dua mendapat anak lelaki anak lelaki. Dan juga pada Puan Siti Hajar tadi. Di kampus Pasir Gudang, saya ingin ucapkan selamat datang kepada Dr. Najibah, pensyarah kanak FKM. Juga selamat datang kepada Puan Nurul Hazwani, pensyarah FKK. Juga tahniah pada TS Mazlinda binti Mazni atas perakuan pendaftaran sebagai teknologis profesional atau TS. Dan juga tahniah pada TS Adam Azhar bin Johari atas perakuan pendaftaran sebagai TS juga teknologis profesional dalam building and construction. Dan tahniah bagi kelahiran anak Puan Maria, anak lelaki, dan begitu juga Puan Aslina binti Omar mendapat anak perempuan dengan dan Tian bersama dengan Tian Zulfaldi bin Osman Tuan Zulfaldi dapat anak perempuan Sampai ini juga kita mengucapkan takziah ke atas kehilangan ahli keluarga pada Puan Nur Aisyah Kamarun atas kehilangan ibu, dan begitu pada Dr. Zamri Miskan atas kehilangan bapa mentua, dan Encik Idris Muhammad, pustakawan kanan kita, atas kehilangan bapa mentua, dan juga Puan Ruziana Arifin atas pemergian bapa mentua. Salam takziah daripada warga kepada mereka semua ini. Profil staf Kabupaten Chang Johor, setakat ini kita ada staf akademik seramai 268, staf pentadbiran 244 di Segamat, manakala staf akademik di Pasir Gudang 233 dan staf pentadbiran 126. Dan kelaikan akademik setakat ini bidang PhD 96 orang, sarjana 43 dan sarjana muda 2 orang. Kita new target sampai pada 2025, insya-Allah kita berharap 50% daripada jumlah pensyarah kita memiliki PhD lah. Jadi mana-mana mereka yang belum ada PhD, saya galakkanlah mereka buat secara sambilan di ITM Segamat atau Pasir Gudang ataupun di mana-mana universiti yang berhampiran dengan kita, insya-Allah. Manakala staf pentadbiran kita lihat di Segamat staf pecahan staf lah tetap 264, part-time full-time 4 dan staf pentadbiran 242, harian 2, di Pasir Gudang 222, part-time full-time 1 dan staf pentadbiran 115 dan kontrak 8 dan harian 3. Diseru di sini dalam bagi dari pihak pengurusan, marilah kita sama-sama cuba bersifat integriti, hapuskan rasuah. Sedikit perkembangan dari bahagian penyelidikan jaringan industri dan norma, aktiviti dan perjalanan aktiviti. Kita lihat daripada bulan Januari sampai Mac, berbagai aktiviti telah dijalankan oleh PGIA, webinar PGIA dengan engagement session. Bagaimana nak jadi top researcher. 15 Februari kita ada bagaimana tu write a winning proposal. Pada 7 hingga 20 April kita sudah menyarankan ataupun telah melakukan geran penyelidikan bestari fasa 2. 15 Mac
Bangkit Pemerintahan Editor Insight, Jurnal dan e-Dynamic. 21 Mac webinar dan penyertaan inovasi anjuran luar negara, dan 22 Mac Innovation Introduction for New Staff, dan 25 Mac Joint Index Publication with Industry Tips and Strategy. Jadi pihak PDIA banyak menyarankan ke anggaran dan juga pendapatan ya. Walaupun pada masa sama mereka juga menjalankan kerja-kerja apa dengan apa industri, jaringan industri. Pertama misalnya lawatan anda aras ke Pegunungan Chili, dan kita juga telah ada Chili kita dipanggil Chili Segar Amat, tuaian hampir 200 kilo lebih dan dengan nilai sebanyak 4,635, dan sekarang proses penanaman semula. Itu juga ada lawatan kerja pengarah LPNM dan Lembaga Pertanian Nanas Malaysia Negeri Johor, Encik Syam Toha, dan dia menyarankan supaya ITM Johor ini menanam lebih kurang 50 ekar nanas dan mereka bersedia untuk beri bantuan. Dan begitu juga pihak Masmed telah menganjurkan program dengan LPNM juga dan berkaitan dengan penanam nanas MD2 ramai telah hadir untuk menimba ilmu. Kita juga telah mengadakan kunjungan hormat ke pejabat Risda di daerah Segamat. InsyaAllah pejabat Risda juga bersedia untuk membantu kita dalam peternakan kululuk insyaAllah. Bagi yang pelajar, antara aktiviti dia adalah berkaitan dengan MDS, Minggu Destinasi Siswa, di mana kita juga 35 orang pelajar diploma dan 257 orang pelajar diploma. Jadi kita telah ada 16 slot dan di Segamat ada 4 slot atas talian dengan Shah Alam. Ini berlaku secara online dan juga melalui YouTube. Dan kita maklumi bahawa lebih kurang hampir 832 pelajar balik ke kampus, dimulai dengan kampus Pasir Gudang dan kemudian mereka balik ke Segamat juga, dan telah berlaku isolasi, dan sekarang mereka telah menjalankan kuliah secara face to face di samping juga kelas kuliah berlaku secara online. Jadi insyaAllah selepas ini kita akan ada satu batch pelajar akan balik ke kampus. Webinar turut dilakukan oleh unit kerjaya dan kaunseling sepanjang bulan Mac, termasuklah webinar kesejahteraan diri, ceramah motivasi dan webinar kerjaya virtual roundtable Bloom Your Career Potential, dan siri kesejahteraan diri kedua, kepulauan motivasi pekerja. Saya rasa kalau kita dengar insyaAllah dia boleh membantu kita lah dari segi webinar ni. Dan yang seterusnya adalah pada 28 Mac adalah mental health and well-being. Bagaimana kita bekerja dan pada masa sama kita cuba menghadapi tekanan-tekanan supaya kita mampu menghadapi dengan kesejahteraan mental dan fizikal. Ini antara aktiviti HEP, MPP dengan memberi sumbangan komputer kepada warga ataupun pada mereka yang kurang berupaya lah, ataupun dipanggil B40. Bahagian Persatuan PTDI juga banyak merancangkan aktiviti, lebih kurang 17 aktiviti pada bulan Mac saja. Masuklah gotong royong, bangkit pemantapan, editor, mungkin latihan pengkongsian ilmu, mail merge, macam nak buat mail merge, bangkit online database, data stream, icon, taklimat, digital library, dan kita ada juga di situ pemantapan editor e-dynamic, webinar perisian akhbar, dan kita ada di situ pembinaan live video PTDI, proses semakkan validasi penerbitan UiTM, Prisma, dan bagaimana sumbangan bahan bacaan sekolah tinggi, index research and publication, bicara ilmu, penyikiran sisa logam berat ada di situ, dan juga dengan bendahari, dengan boleh bantuan dan pengurusan kolej berlaku sumbangan bahan, dan pengurusan ilmu, e-mesyuarat, berkaitan dengan e-mesyuarat, dan begitu juga pertandingan bola sepak PTDI bendahari dalam sukan antarbahagian. Dan saya haraplah pihak-pihak yang telah melakukan webinar dan juga segala perkongsian ilmu ni benda ni di YouTube kan
dah masuk channel ini di YouTube ITM ya. Dan seterusnya adalah bahagian hal akademik yang tidak kalah penting. Kita tahu bahawa akademik banyak dan dianya adalah satu benda yang jadi core business UiTM Johor dan di mana-mana lah. Jadi kita tahu bahawa di Segama dan antara kita ada beberapa fakulti dan pecahan dia. Pelajar sebelum masa nampaknya di sini pelajar fakulti pengurusan dan perniagaan antara bilangan pelajar yang terbesar diikuti oleh Fakulti Perakanan APB, Pengurusan Maklumat dan Sains Komputer dan Matematik dan Pra Pengajian Tinggi. Manakala di Pasir Gudang 300 kita ada Fakulti Kejuruteraan Awam, Fakulti Kejuruteraan Elektrik, kemudian Kimia, kemudian Mekanikal dan juga Fakulti Pengurusan Perniagaan. Di Pasir Gudang kita ada lebih kurang 262 pelajar. Dan jumlah pelajar kita telah mencecah seramai 8,620 dan kita ada juga program-program profesional bawah ISEP dan EMBA seramai 361 orang. Jadi saya rasa jumlah ITM Johor ni telah berkembanglah daripada 7,000 dan jejak pada hampir nak ke 9,000 Dan inilah anjuran bagi 2024 itu adalah diploma saja muda, jumlah kecil di Segamat bagi diploma dan begitu juga di Pasir Gudang 1980, 290, 190 masing-masing, jumlah di Johor 4170. Ini antara tarikh-tarikh penting di mana pensyarah perlu ambil perhatian lah. 23 Julai dah mula upload markah, tarikh akhir upload markah 15 Ogos dan mesyuarat Jan 20 Ogos. Kuliah pertama 28 Mac, cuti pertengahan semester sekitar pada Hari Raya 9 hingga 16 Mei. Kuliah 2 16 hingga 28 Mei. Cuti khas perayaan 29 Mei hingga 5 Jun ni adalah perayaan Gawai tak salah. Kuliah 3 6 Jun hingga 15 Julai. Minggu ulang kaji 16 hingga 21 Julai. Penilaian akhir adalah 20 Julai hingga 12 Ogos. Pastikan senarai nama pelajar tadi telah lengkap dan anda telah monitor kedatangan kehadiran bagi mereka yang masih menjalani kuliah secara atas talian. Ada terdapat misalnya semasa ni ada yang nama-nama ada dalam senarai tapi tidak ada dalam rekod kita. Itu jadi amat membahayalah sebab ianya adalah dikira sebagai kecerobohan akademik. Okey, pencapaian HEA UiTM Johor pada 20 November kita telah berjaya untuk melaksanakan program dia panggil muamalat daripada ASIS dan insyaAllah pada next semester kita akan lancarkan program ini dan begitu juga MU telah luluskan program pra-diploma pada 10 Februari dan insyaAllah akan ada pelantikan pra-diploma di Pasir Gudang dan bidang sains dan SNT. Dan juga kita telah berjaya mendapat kelulusan untuk melakukan professional diploma in Electronic and Electrical Technology bagi FKE dan insyaAllah pelaksanaan fasa 1 professional diploma itu telah berlangsung pada 26 Mac 2021. Ini mensasarkan kepada orang-orang industri atau mereka daripada industri dan dia juga salah satu sumber menjana pendapatan UiTM Johor insyaAllah. Sekiranya kita berjaya fasa pertama, insyaAllah banyak akan mengikuti dengan program tersebut. Dan perancangan adalah pentangan JKPT program baru FKE akan berlaku pada Jun 2021, lantikan akademia pensyarah kontak dan pemeriksaan luar pada 2021 dan kita cuba lengkapkan Smart Classroom Segamat 2021 dan kita juga cuba melaksanakan Academic Internship Management FPM IRDA pada Oktober 2021. Ini IRDA Iskandar Raya dan dia akan mengambil pelajar kita insyaAllah dengan Fakulti Pengurusan Maklumat dan sekali pernah program pra-diploma sains pada tahun ini insyaAllah. Sedikit aktiviti pewarna UiTM Johor antara lain adalah semangat berhiduplah pada sekolah-sekolah dan pihak pewarna mengucapkan terima kasih bagi mereka yang telah membantu menyumbang politik tersebut dan digalakkan juga semua pensyarah-pensyarah wanita ataupun isteri-isteri pada pensyarah lelaki untuk
menyertai pewani. Setakat ni penyertaan pewani yang hanya 15% sahaja bagi dinisbahkan kepada jumlah warga UiTM. Saya menyerulah terutama sekali pensyarah-pensyarah dan pensyarah baru dan yang lama dan staf-staf pentadbiran lain untuk menjadi ahli pewani. InsyaAllah nanti saya akan cuba rekod tengok nama siapa yang belum isi borang lagi. Sedikit tayangan video mengenai ahli pewani ni. Nampak ni? Pak bro. Jadi banyak sekolah-sekolah mengucapkan terima kasih atas prihatin pewani dalam memberi pelitup muka sebab setengah-setengah pelajar tu dia punya pelitup muka tu dia pakai sampai dah warna coklat dah. Dan setengah-setengah tu tidak mampu tukar pelitup muka. Cikgu-cikgu rasa macam lega lah. Ada prihatin nak bagi pelitup muka. Kalau kita nampak benda ni mudah tapi bagi setengah keluarga pelitup muka tu mungkin satu pakai untuk 2 minggu, seminggu. Sebab itulah kita rasa ini adalah kerja yang simple saja tapi memberi kesan yang besar insya-Allah. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada pewani juga ada juga program-program lain yang menyantuni masyarakat lah. Jadi kita haraplah semua dapat menyumbang dan bersama dengan pewani insya-Allah. Dan bagi mereka yang ingin menyertai pewani, sila hubungi Puan Nur Azrin ataupun Puan Osmawati di talian tersebut. Okey, dapatkan borang dan boleh jadi ahli insya-Allah. Yurannya sikit je, RM5 ke RM5 saya tak pasti tapi silalah galakkan semua untuk jadi ahli pewani. Hari ini saya nak bincang sikit pasal productivity dan saya rasa ini adalah satu perkara yang mungkin menjadi satu perbincangan yang selalu kita katakan productivity staff-staff kita lah. Mungkin kalau pensyarah kita sebut productivity ini luar daripada sekadar mengajar dan mereka dikenaki membuat 5 perkara. Saya selalu sebut 5 perkara ni, saya rasa semua dah cuba hadamkan. Antaranya adalah penerbitan dan penulisan. Kita digalakkan juga untuk buat apa dipanggil sebagai penyelidikan. Dan saya sebut banyak kali sekiranya penyelidikan itu tidak ada dalam bentuk dapat grant, buatlah penyelidikan dipanggil non-grant research, penyelidikan tanpa grant. Ketiga, asasi kita adalah pensyarah mengajar sama ada ODL, online ataupun open distance learning, tapi pastikan kita mengajar. Terutama saya banyak kali tekankan pada pensyarah masuk pensyarah baru supaya pastikan pengajaran kita berlaku apa ni sebagai assurance of learning. Pastikan pelajar-pelajar tadi betul-betul mendapat impact atau faham atas apa yang kita ajar dan kita usahakan sampai mereka faham. Yang keempat adalah antara lain adalah pastikan kita jalinkan jaringan industri. Jadi setiap fakulti cuba dapat jaringan industri dengan industri ini adalah dipanggil effort untuk fakulti ataupun daripada fakulti. Tapi 3 perkara tadi misalnya pengajaran, penulisan, penerbitan itu adalah effort individu ataupun mereka boleh buat dalam tim tapi lebih pada individu. Tapi jaringan industri ini adalah daripada effort fakulti masing-masing. Dan akhir sekali adalah bagaimana kita buat apa disebut sebagai overseas university affiliation ataupun kita ada juga jaringan bersama universiti luar negara. Jadi 5 perkara ni saya harap semua pensyarah cuba hayati. Selain daripada itu yang akhir sekali adalah begitu juga sekiranya pensyarah mampu dan boleh libatkan juga diri dalam aktiviti kemasyarakatan terpanggil community service. Jadi 5 perkara selain daripada mengajar tadi, saya ulangi sekali lagi, itu kita mesti ada penyelidikan, penerbitan, kita overseas affiliation, industry connection ataupun kita engagement industry, dan akhir sekali adalah community engagement ataupun khidmat masyarakat.
Bagi staf-staf pentadbiran pula, selain daripada kerja-kerja biasa kita buat, kita ambillah juga usaha untuk bersama-sama macam mana untuk menaik misi dalam bentuk-bentuk yang lain ya. Jadi kita bagaimana kita lakukan kerja masyarakat, kerja komuniti masyarakat kita dalam kampus ya. Misalnya pihak PB boleh menganjurkan salah guna data atau boleh anjurkan ceramah berkaitan dengan OSHA, pihak unit facilities boleh anjurkan bagaimana penjimatan, usul penjimatan, boleh melakukan servis-servis yang lain yang memberi tahap kepuasan pelanggan maksimum, bagaimana unit facility misalnya. Unit IT sentiasa berusaha bagaimana supaya IT kita ni selari, paling tidak selari dengan keperluan semasa ataupun lebih baik daripada masa. Inilah proaktif, maksudnya kita sentiasa memikirkan bagaimana Prof, tersangkut Prof. Salam Prof. maka fikiran kita akan dibuai dengan fikiran yang lain. Fikiran yang lain itu termasuk Prof, tak dengar Prof terputus. Okey. Saya sambung di sana. Semua semula Prof. Slide pun tak ada. Putus ya. Dia putus Prof. Slide pun tak ada Prof. Dia hilang. Saya internet tu. Ya, boleh. Belum lagi. Okey. Belum. Tak keluar lagi Prof. Maksudnya dapatlah, gambar saya nampak. Okey saya share. Cuma tak ada slide Prof. Okey, saya share balik semula. Okay Prof, nampak dah. Besar kan? Prof, slide dah nampak dah Prof. Cuma kita besarkan Prof.
Okay, ya. Okay Prof, cuma tak keluar lagi. Oh, ni. Slide tak lagi. Slide belum keluar lagi. Dia lambat Keluar tak? Mas, sekejap Prof. Dia tengah tak ada Prof. Ada Prof, dah ada. Slide ada Prof. Saya dah nampak. Okey. Dah ada Okay, saya sambung sikit lah Minta Tapi maaf. saya tak ada. Saya tak nampak lagi Prof. Okey nanti. Ada? Dia masih hitam Prof. Okey dah keluar. Dah keluar dah? Okey Prof. Boleh present lah. Okay. Besarkan Keluar Prof. keluar. Besarkan Prof. Alright, insyaAllah. Okay, seperti saya sebut tadi, sebagai pekerja yang berkehadapan adalah mereka sentiasa memikir, merancang, melaksanakan dan produktif. Apa yang disebut sebagai produktif, dia panggil the rule of 80-20. Apa maksud 20 ni? Kita sebenarnya menggunakan 20% kita punya effort dan beri 80% hasil. Ataupun kita translate lah. Misalnya 20 orang boleh menghasilkan 80 penerbitan. Ataupun 20 orang misalnya dalam bidang apa pun 20 orang dalam satu jabatan. Misalnya dalam jabatan akademik boleh menjalankan ataupun menghasilkan lebih kurang 80 result kerja-kerja dalam akademik, jabatan akademik tersebut. Ini dipanggil sebagai kerja-kerja yang boleh dilakukan. Misalnya 80% kerja boleh disiapkan oleh 20% daripada tim tersebut. Bukan terbalik Kalau misalnya 80-20 ni rule dia tak berlaku, berarti dia terbalik. 20-80. Hasil kerja 20% dia dapat tapi dilakukan oleh 80% orang. Ataupun misalnya 80 orang hanya mampu kerjakan 20% saja. Jadi sama-sama lah kita fikir bagaimana kita nak jadi seorang yang produktif dengan formula kita 20 dapat menghasilkan 80. Arti kata lain adalah kita menghasilkan 4 kali apa yang kita dapat lakukan. Saya rasa ini adalah apa yang disebut sebagai 80-20 rule. Dan benda ni adalah benda yang boleh di-achieve lah. Bidang apa-apa bidang lah. Kalau penerbitan saya sebut tadi, kalau research misalnya, kalau misalnya 20 orang fikir dia dapat ada jaringan dengan 80 orang 80 industri contohlah begitulah seumpamanya dan seterusnya dan yang lain-lain. Kalau kita ramai tapi hasil kita sedikit, ambillah jabatan kita. Ramai jumlah staf kita bawah kita. Apa kerja yang dapat kita hasilkan? Kalau hasil kerja itu adalah sedikit, berarti 80-20 ni tak berjalan, dia terbalik. Kerja hanya hasil 20% daripada 80% kekuatan. Apa yang kita nak adalah 20% kekuatan menghasilkan 80% hasil. Ini yang disebut lah. Antara kebiasaan orang yang produktif adalah apa kerjaan yang tidak penting. Dia akan buat kerja yang tak penting. Dia buang kerja-kerja yang tak penting. Ini kita kena buat. Misalnya kita penting, dia buang. Gunakan prinsip Pareto yang saya sebut tadi. Fokus pada 20% tugas yang memberi hasil 80%. Ada juga masa untuk istirahat, bukannya masa yang dipanggil sebagai sikit-sikit rehat. Ada masa istirahat. Maksudnya kita tak naklah patut kita dah ajar misalnya makan sikit-sikit. Ni sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Kita dah dikendaki ada istirahat, bukan sikit-sikit rehat, sikit-sikit rehat. Sikit-sikit sembang, kita tak mahu. Tapi perlu pada istirahat untuk recharge, perlu ada recharge, ada rehat, ada break. Tapi bukannya sikit-sikit rehat. Yang keempat, kita cuba elakkan perkara yang mengganggu untuk produktif. Misalnya hari ni banyak email, handphone, banyak apa ni, WhatsApp group yang banyak. Seharusnya waktu kerja ni kita bukan leka dengan WhatsApp group. Bukan jangan jam kepada WhatsApp group. Grup-grup kita punya cerita.
Cerita ini apa, nak beli apa, nak masak apa, bulan puasa besok, kat mana makan sedap, lauk sedap, misalnya. Ini semua mengganggu fokus kita kan. Kita sepatutnya buang benda ni. Ada setengah apa ni, jabatan, dia menggalakkan staf-staf dia supaya kalau masuk kerja, handphone semua simpan. Handphone simpan. Itulah yang kita sebagai, disebut sebagai, apa yang disebut sebagai orang yang cuba kesampingkan hal yang akan mengganggu anda untuk produktif. Yang kelima, rancang waktu anda yang tepat untuk setiap pekerjaan. Kita kena ada rancangan, merancang. Sebab tu tadi ada jadual kerja. Saya pernah sebut benda ni kalau kita semak sebalik dalam penyampaian saya dulu. Misalnya tiap-tiap hari kita senaraikan 4 perkara yang kita akan selesaikan. Ataupun 2 perkara pun tak apa. 2 perkara yang kita akan capai pada hari esok. Besok kita tengok kita capai tak 4 perkara tadi. Dan yang keenam adalah kita ciptakan lingkungan kerja yang akan menginspirasi anda untuk bekerja. Apa dia sebagai, dia panggil bi'ah. Suasana untuk menggalakkan kita untuk bekerja. Kalau kita duduk dalam suasana yang tak puas hati, maka suasana itu tak puas hati lah. Kalau suasana itu suasana mengeluh, dia mengeluh. Kalau suasana itu suasana santai lah kita selama-lamanya. 20 tahun lah kita cara santai. Kita buat tapi cara santai saja. Ini lingkungan kerja yang tidak sihat. Saya pernah berhadapan dengan satu kepala pensyarah, kawan-kawan saya juga masa kat UTM. Ada satu lagi UTM ni mengendaki semua pensyarah untuk menerbit jurnal. Dan sekarang UTM telah menjadi RU. Jadi kawan-kawan ni mengeluh. Kena buat 3-4 jurnal, semua mengeluh. Atau saya kata kat dia lah, kalau sekiranya kita mengeluh dan terus mengeluh, kita tak dapat apa-apa. Tapi kalau kita duduk, dalam setengah jam kita buat fikir tajuk, kita dapat tajuk. Dalam minggu depan mungkin kalau kita sama-sama fikir, kita dapat satu jurnal. Maka mereka, Wallahualam, mungkin mereka ikut juga nasihat saya dan setengah mereka sekarang dah telah jadi profesor lah. Profesor dan menghasilkan banyak penulisan. Betul juga pensyarah yang tidak ada PhD akan mengatakan, okey, saya tidak boleh menulis sebab saya tak ada PhD. Sebenarnya tidak sama. Zaman dulu, kita susah nak akses pada jurnal. Zaman sekarang banyak jurnal-jurnal. Sudah pastinya kita boleh belajar menulis dengan melihat contoh-contoh penulisan dengan pembacaan kita dalam jurnal-jurnal tersebut. Saya ingat dulu zaman saya memang tak ada jurnal. Jurnal semua dalam hardbound dan kena carilah. Sekarang ni jurnal on your fingertips. Dan begitu juga staf-staf yang lain lah. Staf-staf facilities, staf-staf kesihatan ke unit kesihatan, staf-staf pentadbiran, sepatutnya mesti duduk lingkungan kerja yang produktif. Bukan kerja asyik mengata, dia ni tak buat kerja, akhirnya kita akan ada satu kumpulan yang menganalisa kerja-kerja orang lain. Seharusnya kita jadi seorang yang bekerja dan memikirkan, saudara kita melaksanakan kerja dia belum siap, kita patut bantu. Itulah sikap yang positif. Bukannya kita duduk dalam keadaan mereka yang menganalisa kerja orang lain. Kerja orang lain, kerja kita tak settle dan dia pula tidak membantu orang lain. Kalau kita ada sikap yang positif, kita siapkan kerja kita dan kita usahalah bantu kerja sahabat-sahabat kita atau kawan-kawan kita yang lain, insya-Allah banyak berkat yang kita dapat dan banyak memudahkan kerja kita lah. Betul juga dalam kes-kes yang lain misalnya, kita lihat misalnya kalau misalnya saya ambil contoh yang simple lah, kita nampak sampah, kita kata, oi, ini bahagian cleaner tak bersihkan sampah. Tapi beza kalau kita nampak sampah, kita jadi tidak ada lagi. Jadi inilah lingkungan kerja yang akan menyiapkan anda untuk bekerja. Hari-hari kita akan cerita kerjaan kita dan kerja kita. Jadi hari ini pukul 5 kalau kita balik kerja, kita boleh start kereta, kita bayangkan, okey, alhamdulillah saya telah dapat siapkan 4 perkara besar. Saya dapat buat 2 perkara besar. Saya dapat membantu kalau staff-staff yang bawahan tu dia rasa bersyukur, dia dapat membantu bos dia settlekan perkara-perkara yang besar. Inilah sikap yang saya rasa penting sangat dan perlu. Dan gunakan jam saku. Maksudnya kalau kita adalah orang yang bekerja ni, kalau dia serius tentang jam dia punya panggil effective hours bekerja tadi, dia akan clockkan, okey, berapa jam saya kerja dapat siapkan kerja-kerja saya ni. Dan akhir sekali gunakanlah teknologi cara yang optimal yang membantu kita untuk melancarkan kerja-kerja kita. Belajar kurangkan penggunaan kertas, kita buat report yang baik, petikan minit yang bagus dan dilancarkan semua melalui penggunaan teknologi.
Okey, benda yang sama saya rasa dalam pembacaan lain, kita fokus, priorities dan kena hidup sihat lah. Hidup sihat. Sihat ni bagi saya adalah bila balik kerja, kita pentingkan kesihatan kita, cara kita makan, kita minum, ada stretching, kerja kita buat dengan gembira. Kalau kita buat satu kerja dengan gembira, insya-Allah kerja kita akan berlaku cara kita sihat lah. Tapi kalau kita ambil satu kerja, dapat satu kerja, kita rasa mengeluh, sebenarnya mengeluh tu sebenarnya membuat kepada kita tak sihat. Bawa pada banyak penyakit lah. Paling tidak sakit hati, kita buat kerja yang tak bagus. Kualiti kerja akan tidak berlaku. Dan saya sebut juga antara budaya hidup sihat ni, janganlah sikit-sikit makan. Kita diajar suruh makan sikit-sikit. Jadi kita kena ubah lah. Dan ini adalah perkara yang menyebabkan tidak produktif. Misalnya semangat yang lemah, ataupun suasana tempat kerja tu tidak sesuai dengan kelulusan kita, ataupun tidak berlaku komunikasi dengan antara atas dengan bawah. Masalah misalnya masalah IT problem, moral yang rendah, ataupun disebabkan pengurusan yang tidak cekap. Ini adalah menyebab kurangnya produktif. Tetapi yang paling besar adalah 40% daripada semua penyebab kita tidak produktif adalah kita tidak merancang untuk jadi produktif. Kita tidak fikir dan merancang untuk jadi produktif. Kalau kita tak fikir dan menjadi produktif, yang lain-lain ni, saya rasa kalau kita fikir jadi produktif secara individu atau secara kumpulan, insya-Allah yang lain-lain dapat diatasi lah. Kalau semua orang produktif, orang yang janganlah jadi penghasut-penghasut untuk menghalang orang jadi produktif. Oh, buat apa ni data? Ni bukan ini buat apa. Jangan kita jadi agent yang merosakkan dalam satu organisasi. Ini semua saya tak nak sebut lah. Kalau kita sebut orang bisikan ni antara kerja-kerja syaitan. Dia suka bisik-bisik benda yang supaya kita buat benda-benda yang buruk lah. Akhir sekali, saya ingin nasihat pada Imam Ghazali. Ini amat penting supaya kita boleh meningkatkan produktiviti kita lah. Yang pertama, kata yang singkat itu adalah waktu. Waktu tu singkat je. Tak percaya kalau kita duduk sekarang ni, kejap lagi kita tengok dah petang nak balik. Yang menipu itu dunia. Kita selalu fikir dunia itu menipu. Yang dekat dengan kita ni kematian. Bila masa kita dah mati. Yang besar itu bagi kita adalah hawa nafsu. Semua hawa nafsu. Yang berat itu, ini nak sebut. Yang berat itu adalah amanah. Mesti ingat yang kita ambil kerja ni, tugas. Rektor ke, timbalan rektor ke, staf-staf pengurusan lain, ada JKN ke ataupun yang bawah, semua mengambil amanah. Amanahnya adalah yang berat. Kerana amanah ni adalah kita bertanggungjawab. Menjawab pada majikan kita dan di dunia ni dan akhirat kita jawab depan Allah. Yang sulit itu ikhlas. Buat mereka ikhlas. Yang mudah itu berbuat dosa. Mudah nak buat dosa ni. Ini kalau kita sebut kebaikan, dalam kita pun berkongsi, mengata dan sebagainya, dosa sangat yang mudah. Yang susah itu sabar. Untuk buat. Amat ribah ni, rasa bangga sebagainya. Yang sering masuk ke neraka itu adalah lidah. Jaga lidah kita. Yang berbahagia itu adalah iman. Puasa ini meningkatkan iman dan meningkatkan takwa kita. Kita kalau yang berbahagia itu kita jagalah iman kita. Yang mententeramkan hati itulah sahabat sejati. Yang ditunggu-tunggu Allah SWT itulah taubat. Mungkin kita kurang bertaubat, sebab itulah kerja kita kurang berkualiti. Saya rasa setakat itu dahulu kebenaran daripada Allah SWT, salah silap daripada saya sendiri. Marilah kita jadi staff yang produktif. Bersama-sama, saya selalu ulang kata-kata ini. You want to move fast, then you go alone. But if you want to go far, you move together. It doesn't matter how much you visualize something, nothing happens without action. If you want something done, you have to act. Apa yang saya cakap ni sekiranya, tanpa kita lakukan tindakan yang sewajarnya, ataupun tanpa kita mengambil tindakan yang sewajarnya, saya rasa kita tidak akan mencapailah pada apa yang sebut sebagai menjadi staf yang produktif. Yang jadi staf produktif ni, kebaikan dia utama adalah pada diri kita sendiri. Saya sebut tadi. Kebaikan utama adalah kita rasa tenteram, kita rasa seronok bekerja, kita rasa ini adalah tempat rezeki kita, dan kita rasa
Ini adalah perkara yang kita akan menjadikan kita seorang yang pekerja yang sentiasa serius dalam melakukan pekerjaan kita, ya. Jadi kebenaran daripada Allah SWT, salah dan salah diri saya sendiri. Saya menyeru diri saya dan semua supaya kita istiqamah menjadi mereka-mereka yang produktif. Saya sebut banyak kali, productivity tadi yang produktif adalah kebaikan pada diri kita sendiri. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ya, sedikit amanat ya untuk bulan ini kepada yang bahagia rektor. Kalau kita lihat ya, hari ini yang bahagia rektor menyarankan ataupun menyatakan berhubung dengan productivity ya. So productivity ini penting ya untuk kita menghasilkan kerja-kerja ataupun hasilan-hasilan apa pun yang terbaik kepada diri kita. Sebenarnya pada diri kita walaupun pada organisasi tetapi dia balik kepada diri kita. Sebab itu apa-apa kita buat pun kita hendaklah melihat kepada diri kita. Masalahnya di sini apabila kita suka melihat diri orang, ya. Bila melihat pada diri orang, kita tidak pernah melihat ataupun kita jarang melihat kepada kebaikan, ya. Kita selalu melihat kepada keburukan. Jadi bila kita mencari keburukan, maka memang banyaklah keburukan yang kita akan dapat, ya. Tetapi bila kita cari kebaikan, dia akan ada kebaikan-kebaikan yang ada pada diri seseorang ataupun masing-masing. Walau bagaimanapun, lihatlah pada diri kita sendiri. Ya. Itu adalah penting. Jangan kita terlampau melihat kepada kaiban ataupun kepada perkara-perkara negatif orang lain. Sebenarnya Allah Ta'ala menunjukkan perkara-perkara itu kepada kita untuk kita memperbaiki diri kita sendiri. Baik, kalau kita lihat di sini sebagai seorang pekerja, ciri-ciri pekerja yang kehadapan, kalau kita lihat apa yang Bagi Rektor sampaikan tadi, kita hendaklah menjadi seorang pemikir. Pemikir. Allah Ta'ala telah memberikan sesuatu yang kelebihan kepada manusia, iaitu akal, untuk kita boleh berfikir, memikirkan perkara-perkara yang baik, yang boleh membuat kita mempunyai ciri-ciri kerja yang kehadapan. Okay, and then keduanya merancang. Apa-apa saja keperluan adalah merancang. Sama ada dari segi kewangan, dari segi tindakan dan sebagainya, kita perlu ada perancangan untuk sama ada hari ini ataupun pada masa hadapan. Begitu juga dengan pekerjaan. Jadi perlu ada perancangan untuk kita mencapai sesuatu matlamat yang diberi ataupun kerja yang diberi amanah kepada kita. Dan seterusnya melaksanakan, bukan saja statik, maknanya kita kena melaksanakan amanah ataupun kerja-kerja yang diberi dengan betul, dengan cara yang betul, dengan kaedah yang betul dan dengan semua cara yang betul lah, bukan yang cara yang tidak betul. Pelaksanaan boleh dilaksanakan tetapi kita hendakkan pelaksanaan itu betul. And then seterusnya itu produktif. Maknanya kita menjadi seorang yang produktif ke hadapan, bukan setakat hari ini untuk hari ini tapi hari ini untuk besok, dan kerja yang ada setelah selesai kita cari kerja yang lain, dan kita tidak mahu berada dalam keadaan yang statik lah. Maknanya kerja hari ini sama kerja macam besok, sama kerja yang akan datang. Bermakna tidak ada perubahan atau perkembangan dalam diri kita. Jadi kita perlukan seorang staf itu produktif. Maknanya bukan saja dia dapat melaksanakan kerjanya pada hari itu, bahkan dia boleh memikirkan ataupun merancang kerja-kerja yang lebih baik dan juga dapat membantu kawan-kawan yang lain. Sebab itu saya nampak dalam pengurusan rektor banyak menggunakan istilah gotong royong, di mana gotong royong dapat
menjadikan ataupun dapat memastikan kerja-kerja dilaksanakan dengan cepat. Tidak perlu kita menunggu. Macam kata tadilah, kalau nak ke depan, bekerjalah secara beramai-ramai. Kalau nak lambat, bekerjalah dengan secara seorang. Okey, seterusnya sikap positif penting kepada kita sebagai staf UiTM. Kita bukan ke belakang, kita sekarang ni ke hadapan. Maknanya perkara-perkara yang berlaku pada masa akan datang ini banyak cabaran dan juga dugaannya. Jadi kita perlu bersikap positif, kita boleh dan kita akui kita boleh melaksanakan. Sebab dalam keadaan ataupun suasana sekarang ini kita perlu mengadaptasikan norma ataupun cara-cara baru dari segi pekerjaan dan juga pembudayaan tindakan dalam bekerja. Kita lihat sekarang ni dengan COVID, kita ada berbagai sumber teknologi yang kita boleh gunakan untuk mempercepatkan dan juga mempermudahkan tindakan dan juga kerja lah. Okey, itu daripada yang bagi rektor, dan banyak lagi tadi, insyaAllah saya harap semua akan terus mendapatkan maklumat tersebut dan jangan dijadikan ianya sebagai air lalu, sebagai mencurah air di daun keladi. Itu falsafah orang lama lah ya. Bila dicurahkan, dia mengalir begitu saja, tetapi kita tangkaplah supaya ia dapat menjadi pedoman ataupun tata cara kita menjalankan tugas seharian. Baik, saya juga minta untuk akan datang apabila amanat rektor ini, kita sama-samalah semua berada di PC untuk mendengar, tidak buat benda-benda lain lah. Sebab inilah masanya kita dapat mendengar amanat rektor sebulan sekali, dan juga saya rasa amanat ini penting. Apa saja yang nak disampaikan oleh yang bagi rektor, di sinilah tempatnya. Dan saya tidak mahu ada staf yang akan ketinggalan dan juga ada staf yang mengatakan dia tidak dapat maklumat-maklumat yang terkini dan sensasi lah yang cuba disampaikan. Baik, seterusnya nak dimaklumkan juga kita ibu kepada Puan Rosnani, iaitu bekas timbalan benar di kanan kita, baru saja 4 pagi pagi tadi baru saja menghembuskan nafas terakhir, dan insyaAllah kepada siapa yang ingin melawat boleh melawat selepas ini. Dan juga saya ingin menyampaikan salam takziah lah kepada keluarga Puan Rosnani, dan kepada yang lain. Tadi kita ada satu lagi sesi perkenalan, ada tertinggal seorang tadi, Dr. Wan Munirah dah ada ke? Dah ada. Maaf, saya ada kelas tadi sekejap. Okey, nanti kan saya panggil. Okey, kita ada seorang lagi yang belum memperkenalkan diri. InsyaAllah lepas ni dia akan memperkenalkan diri, dan saya harap jugalah kepada semua untuk menerus mendengar amanat rektor pada masa-masa akan datang, dan jangan lupalah setakat ni kita ada 492. Kita ada staff kita ada 800 lebih maknanya masih ada yang tidak berada di dalam sesi amanat ini, dan minta untuk bersama-sama lah. Okey, dijemput Dr. Wan Munirah binti Wan Muhammad, itu pensyarah kanan daripada kampus Pasir Gudang, untuk memperkenalkan diri. Silakan. Okey, terima kasih Encik Mio. Okey, Assalamualaikum semua. Saya Dr. Wan Munirah binti Wan Muhammad, pensyarah kanan daripada FSKM UiTM Pasir Gudang. Dah berkahwin, mempunyai 4 cahaya mata. Harapan saya semoga
terima kasihlah di atas bantuan dan sokongan sebab dah hampir setahun sebenarnya dah berkhidmat dalam UiTM. Semoga kita terus dapat meningkatkan produktiviti bersama-sama, insyaAllah. Itu sahaja. Terima kasih. Bidang Bidang matematik. Tuan, matematik. Okey, terima kasih Tuan Munirah. Okey, terima kasih. Okey, ada soalan lagi? Tak ada terima kasih Dr. Munirah. And then insyaAllah pada amanat yang akan datang kita akan ada lagi 10 orang akan memperkenalkan diri. Bila kita panggil tu maknanya anda adalah orang yang bertuah lah untuk ingatan kepada semua kita ada 2 kampus mungkin anda telah memperkenalkan diri di sesi program staf baru hanya untuk di Segamat sahaja tetapi belum lagi di Pasir Gudang dan adanya belum lagi dikenali oleh staf-staf contohnya pentadbiran dan juga pensyarah tidak mengenal asas pentadbiran yang baru melapor diri. Jadi inilah peluang dan masanya untuk kita sama-sama mengenal antara satu sama lain. Baik, insyaAllah kita pun akan menyambut bulan puasa dan saya merakamkan jugalah Ramadan Karim, itu selamat menyambut bulan Ramadan dan sama-sama lah bagi Muslim kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dan insyaAllah jugalah banyak aktiviti-aktiviti akan dilaksanakan oleh pihak masjid Cikin dan saya rasa boleh bersama-samalah kita terlibat. Baik, untuk itu saya rasa setakat ini saja perjumpaan kita pada pagi ini dan terima kasih kepada Yang Bahagia Rektor atas amanat bagi Rektor pada hari ini dan kepada semua warga UiTM Cawangan Johor yang hadir bersama-sama mendengar amanat Yang Bahagia Rektor pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi pada masa akan datang dan ada permintaan juga kita nak buat secara perjumpaan bersemuka walau bagaimanapun kita masih bergantung kepada SOP yang dimaklumkan di masa ke semasa lah oleh pihak kementerian dan juga menteri. Oleh itu saya juga memintalah kepada semua warga, kita masih lagi dalam situasi COVID-19 ini. Bila berada di dalam kampus, pastikan bila berada di kawasan orang ramai, pastikan memakai penutup hidung dan mulut lah, penutup hidung dan mulut supaya kita sama-sama mematuhi peraturan ataupun SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Begitu juga penjarakan jangan ingat kita ni masih selamat saya minta kita patuhilah SOP yang ada. Itu juga staf-staf kita insya-Allah berada di luar pun jangan lupa walaupun anda berada di luar mungkin anda merasakan kawasan anda itu masih selamat tapi kita tidak tahu sebab kuman ni kita tak nampak. Jadi patuhilah SOP yang ada walaupun anda berada di kawasan anda yang dijangkakan selamat. Sebab ada baru-baru ini kes di mana tak dijangka mengatakan di kampung dia okey tak ada masalah tapi bila ada satu kes yang berlaku pada masa tu dah mengelabah jadi kita tak mahu benda-benda macam ni berlaku lah. Dan kepada semua warga juga saya mohon pastikanlah lokaliti mana keberadaan itu berada di kawasan yang sepatutnya kita tak nak sebab kita anggap keadaan semasa ini walaupun BDR kita masih bekerja di pejabat itu mudah kalau anda ingin melakukan hal-hal peribadi mungkin anda boleh mengambil cuti ataupun melakukan seperti biasalah kerja-kerja
yang mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Dia mudahnya kita anggap kita bekerja, walaupun bekerja di rumah, tetapi kita bekerja seperti mana di office, di pejabat. Itu yang sebenarnya. Jadi kalau kita ada keperluan untuk melaksanakan ataupun menjalankan aktiviti peribadi itu, maknanya kita ada perkeliling-perkeliling ataupun ketetapan-ketetapan yang perlu dilaksanakan, perlu diikutlah. Jadi jangan kita ambil kesempatan dengan PDR yang diberi ataupun work from home yang diberi untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti peribadi. Jadi saya harapkan perkara ini masih dipatuhi dan mohon pada semualah kita masih lagi berada di suasana COVID-19 ini dan pastikan anda semua berada di dalam SOP yang ditindaki. Okay, and then nak maklum juga beberapa staff sudah pun membuat Vaksin. Suntikan vaksin. Suntikan vaksin Jadi kepada mereka yang belum bagi nama tu, saya rasa boleh bagi lagi, tapi pastikan anda telah menerima buat pengakuan di dalam My Sejahtera lah. Sebab dalam My Sejahtera itu menentukan sama ada anda terima atau tidak walaupun kita dah bagi nama dekat klinik, tetapi My Sejahtera itu penting. Di situ ada beberapa perkara yang diminta untuk kita isikan lah. Sebab vaksin ni dia tidak memaksa tapi atas sukarela. Jadi kita dah hantar batch pertama dah pun bergerak. Okey, ada yang bertanya batch pertama ni sebenarnya kita ada dua Hari itu yang pertama lebih kurang dalam 70 orang kita dah dapatkan senarai pertama dan pada masa itu Dr. Ali terpaksa memberi nama tersebut awal kerana pada hari tersebut Dr. Ali perlu menghantar sebelum pukul 12 tengah hari yang itu batch pertama kita dah hantar senarai nama. And then yang kedua tu apabila saya buat permohonan semula lah untuk membukakan Google vaksin tu lah Google yang kita bagi kepada semua warga tu untuk Online form. Untuk menyenaraikan semula nama-nama yang belum bagi ataupun yang telah yang belum lagi buat untuk yang pertama itulah. Jadi yang itu pun kita telah hantar lebih kurang dalam saya rasa tak ramai juga, lebih kurang dalam 400 orang. 400 lah yang kita telah hantar. So yang lain-lain tu kalau kata perlu boleh berhubung dengan Dr. Ali. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Yang Berhormat Rektor dan semua warga UiTM Cawangan Johor, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada amanat rektor yang akan datang. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah dengan baca tasbih kafarah dan juga surah Al-As. Terima kasih semua. Alhamdulillah.